Beliau yak mula. Kos mila 20 minit lagi Apa lu mula? Kalau share kita start ya. Share dah. Lu. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatan 'alal muslimin wa muslimatin. Kerana menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim lelaki dan juga muslim perempuan. Jadi alhamdulillah pada malam ini adalah satu malam pula untuk acara kita bersama menuntut ilmu sejarah. Maka saya akan bermula dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bahagia kepada semua yang mana berada di depan ini dan juga berada dalam live Salasilah Patani. Jadi sebelum kita nak sambung baca ataupun riwayat dalam tarikh petani kita pada malam ni, saya colek dua soalan hok mana ada orang tanya dalam page. Dalam page kita tu sebenarnya soalan banyak tapi orang-orang kita yang jaga page tu jawab dijawab dah dalam soalan hok tanya. Jadi tak ada hok jawab dalam tu kita ambil juga menjawab sini. Jadi kita pilih dua saja untuk malam ni, iaitu satunya ada orang tanya kata Alexander the Great adakah orang tular dengan Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain adakah orang tular? Jadi saya nak jawab kata ada juga orang kata orang tular dan ada juga kata bukan orang tular. Jadi wallahu a'lam lah. Mana sungguh mana bahangnya. Tapi kisah dua-dua orang ni kalau ia bukan orang tular pun kisah dia tu nak dekat-dekat. Cerita dia tu nak dekat-dekat. Tapi kalau kita buat banding dengan roya tu tak boleh. Semua orang kata ada orang buat roya ada Alexander the Great. Tu dia buh unsur-unsur lain lah hiburan tu untuk we sedap. Tapi isi sebenar tu kena baca buku, tengok kitab asli dia lah. Tapi kalau Iskandar Zulkarnain tu memang benar. Sebab ada sebut dalam Al-Quran Suratul Kahfi cerita dia. Dan Iskandar Zulkarnain ini juga didakwa bahawa adalah sumber asal bagi tok nenek moyang raja-raja Melayu, lebih lagi Raja Langkah Sukan. Hak sakut dengan merung Mahawangsa. Jadi soalan kedua katanya, dia kata kena malam tu ni saya sebut pasal kompetisi tewah di antara Islam Sunni dengan Islam Syiah di Taning pada masa awal-awalnya Islam sapat Taning. Jadi benarnya ahli sunnah Sunni. Jadi Wa'wi Syiah ni berpindah cabut diri daripada Taning pergi ke tempat lain, salah satunya di Ayutthaya. Dia kata Ayutthaya ada lagi Syiah lah ni tapi banyak Sunni. Ya memang betul, sebab orang Sunni ahli sunnah pun ramai juga pergi di Ayutthaya. Ramai juga lah, bukan kata orang Sunni saja. Biasa orang Sunni tu daripada Parisi lah dulu. Gitulah nak jawab. Okey, untuk malam ni kita sambung lagi. Bagi siapa yang punya kitab ni dalam tangan, buka muka kitab muka 14. Muka 14 paragraf yang bawah sekali. Okey sekali. Kita nak sambung daripada minggu yang lepas. Jadi kalau tengok minggu yang lepas ni
cerita dalam kitab ni dah tarikh Patani dia dah sebut perkahwinan dah perkahwinan di antara anak-anak raja dah anak raja Lega, anak raja Segoro, anak raja Caya, anak raja Taning, anak raja Malikul Jawa dah kalau baca tu bahasa Arab tu baca Malikul Jawa dah Malikul Jawa. Tapi kalau tu tengok nama sebenar hok kerajaan ni dia panggil Mulku Jawa. Nama tu orang Jawa panggil Mulku Jawa. Dia bahasa Sia panggil Mulku Jawa. Tapi baca tu Arab tu Malikul Jawa. Ikutlah macam mana pada. Untuk sambung malam-malam ni setelah raja-raja tu dia kahwin sama dia tu dia golek je. Orang pesing raja ni dia tak nikah dengan orang biasa. Sebab dia nak jaga darah keturunan dia. Dan apatah lagi pada zaman ni zaman belum Islam. Jadi istilah raja ni adalah dewa, itu memang tinggi kepercayaan dia orang dulu. Kita tengoklah negeri Lamela ni ada raja bukan Islam tu, raja tu seolah seperti dewa. Dewa kayang-kayangnya atas mana lagi dia percaya tu kan, turun mari duduk dalam manusia ni untuk jadi raja. Dewa, habis dewa ni, raja ni seperti dewa lah. Berhak bunuh orang, raja buat apa boleh. Rakyat biasa nak tekuh nak tengok raja apa payah gitulah. Dia lain dengan raja dalam konsep Islam. Lain pula. Ada sebab konsep Islam tu raja tu hanya jadi pemimpin saja. Bukannya tuai nyawa. Penegak itu perkahwinan itu tu selain pada tujuan untuk nak jaga nasab keturunan dia raja dan juga untuk nak menambah kekuatan kerajaan. Menambah kekuatan kerajaan. Ia biasa sama negeri mana-mana untuk nak wi kerajaan ia kuasa, kau gagah. Siapa lah ni pun raja wi tak nikah mana orang biasa. Dia kena nikah sama bako. Kalau nikah dengan orang lain pada bako raja tu, dia nak buat wi darjah pengkat raja tu jatuh. Malai yang pas tu sudah goyak dah sikit dah. Okey, alhamdulillah kita sambung kepada malam ni dah. Muka 14. Syahadan adalah orang-orang Melayu tiada boleh buat humor. Kerana gajah dan kerbau tidak ada tuan punya dan lepas rata-rata. Dan setengah orang tua riwayat bahawasanya gajah-gajah dan kerbau itu dipunya oleh Raja belaka. Dia mula sini malam ni dah. Mula kata orang-orang Melayu tak boleh nak buat humor. Gano dia guna istilah humor. Humor ni supaya benda tu supaya sawah sebenarnya sawah benda humor ni ia beza tiga ni. Tapi adalah tempat untuk tanam padi belaka. Sawah padi, benih padi, humor padi. Jadi humor ni kita kenal ada humor. Humor ni awak benih apa ni padi darat. Tak ada awak dalam benih. Dia mau pergi merung tanah nerah tanam. Dia panggil padi humor. Dulu taning banyak buat padi humor. Kalau kita tengok pesing buat sawah padi, benih padi ni baru soho di taning ni dulu pun ada dah, tapi baru soho ni hak jelasnya zaman Raja Hijau. Zaman Raja Hijau tu memang bermulanya buat sawah padi dengan secara resmi luah, sebab dia buat tandak di perigi. Dia ada kat ngeping suruh rakyat dia buat sawah padi. Dia adalah kalau tengah ngaji sampai situ. Dan era yang kedua wak padi luah ni, wak sawah padi banyak ni ketika zaman tujuh negeri. Zaman tani di bawah takluk Bakok, lebih-lebih lagi kawasan negeri Nocik. Negeri Nocik dengan negeri Reman. Dua-dua ni dia buat padi banyak. Kalau tengok zaman raja-raja ni. Hak ni dia kata tak boleh nak buat humor. Kerana apa? Kerana gajah dan kerbau
tidak ada tuan punya dan lepas rata-rata. Pas sakut po dengan gajah dengan kubah. Deh. Lepas tu tak ada tuan punya gajah kubah ni. Deh. Lepas tu riwayat oleh orang tua pada masa tu kata gajah dan kubah hok tak ada tuan ni, hok raja belaka. Kalau ada tuan. Kalau barang gapo deh hok duk oleh hutan, hok tu milik raja. Dah kena faham sebab ia panggil raja ni supaya tu cakong pending tu. Jadi hok ia belaka dah lah kalau tak ada tuan. Dah. Tetapi siapa berkehendak punya pun boleh. Jikalau rakyat sembah minta punya daripada raja. Kalau rakyat nak gajah, nak kubah, kena pergi minta ke raja. Lepas tu pergi igat ambil. Hok tak ada tuai kalau hotel tu dah. Kalau kita tengok belum pada ni, ada dah orang cara gajah. Iaitu nama Tok Percil. Dah, Tok Percil tu. Dia duk cara gajah. Hok le istana dah. Tapi ni hok rata-rata lain lagi dah. Kalau rakyat nak kena pergi sembah minta punya daripada raja. Adapun suatu masa ada seekor kerbau bekeng. Maka keluar khianat kepada rakyat jelata di dalam negeri. Dia kata ada suatu masa tu pula ada seekor kubah bekeng. Kubah bekeng dah. Kubah bekeng. Bukan kubah merah ni, kubah bekeng. Dia tak boleh tengok ke benda merah ni. Dia sugung dia. Maka keluar khianat kepada rakyat jelata di dalam negeri. Kerbau ini dipanggil anak hamok. Ada nama kubah atau bekeng tadi tu dah. Dia buat kena rata-rata kampung ni, dia orang panggil anak hamok. Habis kalau orang kita kalau buah sangat dah, buat ruh-ruh orang tu panggil mengamuk. Dah, mula nak mengamuk dah tu. Dah. Sebab hok pesi duk mengamuk pasal ni kalau tengok sini dipanggil anak hamok. Kubah tu tadi tu anak hamok. Maka susah bala kepada negeri kerana anak hamok itu melompat rata-rata tempat. Susahlah rakyat ni, dia lompat di rata-rata dan tidak ada siapa pun boleh tangkap padanya. Ayah juga. Dah, kubah bekeng ni tak ada siapa nak boleh igat dia dah. Dan kerbau itu tidak tahu mari di mana asalnya. Tak tahu pia ni kubah, tak tahu mari mana dah. Maka diriwayat orang-orang tua datang daripada Kedah. Orang tua kata kubah bekeng ni lompat kata mai Kedah. Mai Kedah. Oh jauh sangat. Dulu ya hotel dah. Hotel orang tak nampak gigi kata tu kan. Mai duk lompat kena api barang nak buat padi semua pun tak boleh tu sebab gajah dengan kubah. Lepas tu ada seekor kubah nama anak hamok. Orang tua zaman ni 700 tahun dulu ni kata main mana dia mai Kedah. Dan melompat menghadap ke matahari naik. Kena kalau mari di Kedah melompat mai kepada matahari naik memang mai tanam. Kalau pergi ke matahari jatuh laut. Pelaga dengan pelapini. Sebab kita ni belah matahari naik, belah timur. Dan raja pun panggil rakyat jelata dan mesyuaratlah sama-sama hendak tangkap anak hamok itu. Jadi raja ni panggil rakyat sorak. Mana tu rakyat ni ada harga juga. Dalam masyarakat Langkah Sukak dulu ni raja panggil sorak. Bukan sekadar atau raja sorak dengan menteri, sorak dengan raja-raja muda, sorak dengan hulu balai, enggak ada. Panggil rakyat sorak. Panggil rakyat sorak untuk nak igat anak hamok ni. Tetapi pada waktu akhirnya tiada, beberapa lama hilangnya, tiada tahu ke mana pergi itu anak hamok. Tak ada nak igat ke apa dia tu hilang. Right. Anak hamok tu kubah tadi, kubah bekeng tadi anak hamok tu hilang. Jauh kata. Jadi tubik juga dalam kisah tarikh petani. Ni dia nak ayat atau sorak. Sorak. Raja sorak dengan rakyat tu nak igat anak hamok duk mengamuk ni kena habis dah ni. Tapi tak ada nak buat apa lah. Tiba-tiba
dia hilang sendiri tahu gir mana. Deh, anak mok tu gir mana. Syahdan maka adalah hikayat Patani sangat masyhur kepada negeri Cina. Di hikayat Patani dia cerita Patani ni suhu pergi ke negeri Cina dan Arab dan Hindi dan Jawa dan orang ajanib ini datanglah berniaga di Patani dan bertambah-tambah masyhur namanya. Cerita Taning, nama Taning itu saya bagi keluar dia sohogi siapa negeri Cina, negeri Arab, negeri Hindi, ke India, negeri Jawa. Lepas tu orang-orang asing ni mari berniaga di Taning, tambah kau tambah soho, kau tambah kena Taning dah. Dan waktu itu perahu lalu lalang dan singgah ratus-ratus bilangan. Dan sampai kepada pengkalan siang menjadi malam. Jadi perahu pun belayar banyak. Perahu pun belayar mari di Taning untuk nak nego. Dia kata ratus-ratus bilangan. Sampai pengkalan siang menjadi malam. Menata ambil jok pagi sampai petang. Ada perahu duk masuk tubik atau maju pak dia. Sebab kita nego kedai kita buka jok pagi sampai malam orang tak beradu masuk tubik. No ya atau maju Taning tu Maka dama sangat-sangat banyak jual di pekan-pekan Patani. Sebab perahu hendak buat pelita pasang di tengah laut dan buat bekal berlayar pergi jauh-jauh. Gapo hok laku sekali bawa perahu mai banyak, iaitu dama sebab dama ni buat gapo ada jual banyak di pasar kedai dipanggil pekan-pekan di Taning ni. Sebab dama ni orang nak buat pelita pasir tengah laut, lepas tu buat bekal untuk perahu guna waktu malam. Dama ni yo nyala dah sebab pelita lah. Dia tu nak buat pelita ni. Dan di pengkalan Patani jikalau lihat waktu malam seumpamalah bintang di langit kerana cahaya api pelita berkelip kilat rata-rata laut. Jadi bawa waktu malam kapal-kapal laut, perahu-perahu besar hok duk parking tu di Taning tu pasir dama. Lepas tu tengok waktu malam ni semua bintang berkelip-kelip. Ngoyak tu banyaknya perahu tu mari berniaga di Taning. Pada zaman ni zaman langkah suka dah ni Dan inilah zahir kebesaran dan masyhur negeri Patani kepada orang-orang ajanib seluruh dunia. Inilah lakang dia panggil saksi. Ataupun dia kata inilah zahirnya kebesaran. Lepas tu masyhur negeri Taning. Nak tahu gano negeri Taning besar, nak gano negeri Taning soho ni ya atau zahirnya sebab tengah malam ni kapal-kapal laut pasir dama seperti bite. Sebab perahu yo banyak klik lah. Supaya kita nak bukit tinggi ke dah. Kita tengok bandar besar bawah ke nampak curah. Ataupun nak kapal tubel ke apa nampak curah. Tu bandar besar. Yo lain nampak sutir tu kapung dia tu. Ni yo besar ni gitulah. Seluruh dunia pula kata ni orang asing ni kena. Dan orang Arab dan Parsi lalulah pergi ke negeri Cina dan Khmer, dan banyaklah orang-orang Arab datang berniaga dan duduk di negeri Patani. Sebab Taning dama banyak orang buat pelita gapo yo buat orang Arab orang Parsi ni boleh guna dama ni, lepas tu boleh belayar waktu malam pergi ke negeri Khmer pergi ke negeri Cina. Yo sebut Khmer dengan Cina tu tempat tamadun besar-besar dululah. Lepas tu dia kata orang Arab pun banyak mari menego di langkah suka di negeri Taning. Lepas tu duduk di negeri Taning. Dan orang-orang itu bercampur, orang-orang itu ni orang Arab lah, bercampur kahwin dengan orang Melayu
dan banyaklah keturunan mereka itu duduk di Patani. Orang Arab mari ramai, mari duduk di Tani, dia capo. Nah, orang Melayu capo ni dah capo. Bukan kedua kali. Capo ni nikah. Nikah kahwin dengan orang Tani. Inilah dia kata Wakwi banyak keturunan mereka duduk di Tani. Ni jok mula-mula. Ni raja tak ada masuk Islam lagi ni. Kita kena faham ni. Deh. Tak ada lagi apa ya Intira Mahawangsa, tak ada lagi ni. Ni zaman raja bangsa ni. Tak ada Islam lagi tapi orang Islam dah kat tepi laut tu. Jadi demo ni campur dengan orang Arab dah. Ni mula dah campur keturunan orang Melayu dengan orang Arab. Kalau kita ngaji pula ceritanya orang Arab mari mak kita ni, dia mari nego tu ramai so. Tapi hok mari dengan banyak tu 3 gelombang. Mari dengan ramai-ramai. Setelah berdakcah sejuk, lepas tu setelah berlaku reformasi Islam di tanah Arab segeruk mari. Dan hak mari pula mak kita ni ada juga kumpulan Pak Sayyid. Ada juga mari siapa di tanah. Deh. Nanti kita tengok lepas pada ni ketika Islam duk soho duk besar di tanah ni. Tapi sini ni dia nak kata orang Arab tu campur dengan orang Tani, lepas tu banyak keturunan mereka. Mana tu keturunan Arab lah, orang Melayu dengan Arab tu. Hok jadi siapa kita lah ni. Deh, apa kita tengok muka orang Tani ke? Banyak pesen. Kalau kita pergi tengok orang Mindanao ko sebab orang Aceh itu gambar. Orang Cina, orang Jepun, orang putih itu gambar tengok muka dia dah. Tapi buat sebut orang Melayu, orang Tani ni besok tak kena. Saya ni memang kata India ke. Tengok orang seorang lagi gapo, seorang lagi Cina, seorang lagi Jepun, seorang lagi masalah macam-macam. Sebab kita ni sudah campur je dulu dah. Orang asing mari ramai. Ni keunikan ni. Sebab campur darah banyak ni juga tu mendorong kepada kecerdikan. Kalau kita ngaji sains, sama sedarah tu banyak nak jadi sindrom ke, nak jadi tak berapa sihat situlah. Orang-orang Arab dan Parsi suka masuk hutan dan bukit kerana memburu binatang berkenaan dengan rusa dan kijang. Dia kata orang Arab dengan orang Parsi ni suka masuk hutan, lepas tu masuk bukit, pergi bukit. Masuk hutan, masuk bukit. Kenapa? Pergi buru nate, bukan cemuru. Saya salah bahasa lain-lain tu buru hunter hunt. Buru nate gapo dia suka rusa dengan kijang. Dan sebab itulah orang-orang Arab sangat suka di negeri Patani dan sahabat qarib dengan orang-orang Patani. Sebab boleh buru nate rusa kijang ni lah ya Wakwi orang Arab ni suka nak duduk di negeri Taning. Lepas tu dia jadi sign baik, sahabat qarib. Ya, jadi kawan rapat dengan orang-orang Tani. Tu dah. Syahadan, adapun orang Arab dan Parsi sangat takut kepada harimau. Kejut kat saya, aku kata tu. Harimau. Jadi dia kata orang Arab dengan orang Parsi ni bukan takut saja ni, sangat takut. Takut benar ke harimau. Takut benar ke harimau ni. Lakin Gerti dah bahasa Arab ni lakinna ni tetapi. Tetapi mereka itu sangat suka memburu binatang seperti kijang dan rusa. Dan adapun tanduk rusanya, mereka itu ambil guna permainan seperti penyakut kain dan jubah. Dia takut nak ke rimah, tapi dia suka buru nate. Kijang dan rusa. Lepas tu dia ambil guna tanduk kijang ni, buat apa? Buat tempat menyakut kain, menyakut jubah. Kain dengan jubah. Mana tu orang Arab pakai jubah dah ni main kita dah. Dia sebut jubah. Dan orang-orang Buza, ni sebut orang Buza lah dah, habis orang Arab tadi. Dan orang-orang Buza itu makan babi. Cerak dah. Orang-orang Buza itu makan babi, maka setengah-setengah orang itu tukar babi dengan kijang.
Dah. Kerana orang Buza itu sangat-sangat sukalah kepada babi. Dan orang Melayu Islam itu benci kepada babi. Jadi ada tukar barang, tukar menate. Dah, iaitu orang Islam dengan orang Buza. Tapi Islam dengan Buza ni sama Melayu. Kita jangan salah faham. Bos sebut Buza, Sia lah. Bukan. Sia tak ada mari gini. Sia tak ada buat kerajaan Sukhothai lagi zaman ini. Tak ada sebut lagi lah sejarah dia. Jadi kau tu Melayu Islam dengan Melayu Buza. Sama-sama Melayu. Dia bukan masuk Islam lebih di kau ni. Ada masuk Islam dah. Lepas tu ada tak masuk Islam lagi. Raja Taning kau ni masuk Islam lagi. Dak lagi. Rakyat ke tepi laut masuk dah. Jadi dia tukarlah dia kata sebab orang Islam tak suka babi. Orang Buza suka babi, sangat suka. Lepas tu dia tukar dengan kijil. Dia kata orang Melayu Islam itu benci kepada babi sebab haram dan suka khianat kepada tanaman-tanaman orang-orang Melayu Islam. Sebab apa benci babi? Dua perkara. Satu sebab haram. Benar haram, benci lalu benar dah sebab haram. Yang kedua sebab babi itu dia suka khianat taname orang Melayu Islam. Itu nak makan tak boleh. Lepas tu mai buat khianat tempat kita, bertekuh kita oleh babi ni. Habis orang Islam dia benci babi. Jadi waktu itu mula berbantahan di antara orang-orang Melayu Islam dengan orang-orang Melayu Buza di dalam negeri Patani. Jadi besen ni, jadi berlaku bantahan. Bantahan ni balah. Tapi bukan siapa dengan musuh, balah saja. Jadi balah di antara orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza. Kih babi. Babi buat kena tempat Melayu Islam ke? Jadi kih babi ni berlaku perbantahan. Dia sebut Melayu Islam dengan Melayu Buza. Maka adalah pakaian orang Melayu Buza dengan orang Melayu Islam boleh perhatinya kepada dua perkara. Dia mudah nak tengok. Kalau kita lah ni orang tino Islam dengan bukan Islam, tengok dia buka kelubung dia. Orang lelaki kok janggut ke luar banjir ke dah. Tapi zaman ni yo yang kata nak beza di antara orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza ni dua perkara. Apa? Yakni orang Melayu Islam pakai kain dan bawa beliung. Siapa tahu tak beliung? Kalau orang Melayu Islam pakai kain. Bukan jubah yang salah faham. Bukan pakai jubah sport rak putih tu, pakai kain. Lepas tu bawa beliung. Apa beliung? Saya buka komuh dah, belum nak mari tak jumpa. Apa beliung? Dia tulis ba lam ya waw mu. Beliung dah baca. Nanti tengok tanya orang tahu dah. Apa kita tahu atau gap bawa beliung tu gap dia beliung. Saya baca tak kena tahu dah. Tapi duk carilah kaum dah tak jumpa. Dan orang Melayu Buza. Kita tengok orang Melayu Buza pula. Orang Melayu Buza itu orang-orang gelarkan orang berhala. Orang panggil orang berhala. Orang berhala tu berhala tokong tu lah. Kerana orang-orang itu pakai tali leher. Pakai tali leher. Ada tali di tekak leher, ada tali pakai tekak. Dan gantung gambar tembaga atau perak atau besi daripada berhala, iaitu Tuhan agama Buza. Tu nak cek tu. Kalau orang Melayu Islam yang pakai kain bawa beliung. Apa beliung? Pisah. Bawa pisah. Kereh buat. Tu, tak apalah kita nanti cek mula dah buat beliung macam mana dah. Tapi kalau orang Melayu Buza mudah cek ya ada tali di tekak. Lepas tu tali ya di tekak tu ke tali saja je gantung
Gambar, ya tergambar sebenarnya buat daripada temaga atau perak atau besi, iaitu berhala. Tokong lah. Ya, bahasa Cina panggil prak kereng tu dah, dia gantung tekak. Tokong dia lah. Buat dengan besi ke, dengan perak ke, dengan temaga. Kaya sikit temaga, tengah sikit apa ni perak. Dah, kalau rakyat biasa boleh dengan besi. Kalau tak ada perkara tu, dah di kayu ke, dah. Ada ramai usia nak pakai tu dah, pakai tokong ke tak tu apa itu semua. Sebab benda ni tu hebuzar dia dah. Tu nak beza dua tu dah. Beza dua tu. Jadi pok kita ni pakai kain. Boleh beza sampai gini tu pakai kain. Dah, semua pakai kain ni. Dah. Syahdan adalah kerajaan Sriwijaya memerintah takriban. Bahasa Arab ni. Dia kata kerajaan Sriwijaya memerintah takriban ni takriban 500 tahun. Takriban ni hampir dekat-dekat dengan 500 tahun. Maka berperanglah sangat besar. Perang besar di negeri Malikul Jawar atau Memuluku Jawa kerana merebut kuasaan di antara anak raja-raja Sriwijaya dengan anak raja Titih Sulendra. Yang melo ni abangi Sailendra. Deh, Sailendra. Deh. Iaitu berlaku perang besar. Duk meretah sampai dekat 500 tahun, berlaku perang besar di antara anak raja Sriwijaya dengan anak raja Titih Sulendra. Sulendra ni Jawa. Deh. Dan dengan sebab peperangan itu, maka negeri Patani pun masukkan pihak kerajaan Sriwijaya. Duk perang dua ni, Sriwijaya dengan Jawa. Jadi tani kita ni berpihak masuk dengan Sriwijaya. Sebab kau tu duduk dengan Sriwijaya dah. Masuk dengan Sriwijaya perang dengan Sailendra. Sailendra Jawa dah. Peperangan sangat-sangat lama dengan perahu dan darat dan bukit. Perang dalam perahu, perang atas darat, perang bukit. Tak boleh temu di mana dua ni perang semua dah. Perang lama pula. Adalah peperangan orang Jawa itu kuat memanah dan bertikam dengan lembing. Orang Jawa ni kuat. Kuat memanah. Manah, lepas tu tikam dengan lembing. Dan orang-orang Jawa lebih kuat daripada kerajaan Sriwijaya. Lebih orang Jawa lagi kau tu dah. Mana kerah orang Jawa lagi dengan orang Sriwijaya. Jawa dengan Melayu tu. Tetapi kerajaan ini tiada kalah kepada seterunya. Tapi tak lepas tu tak halah kepada seteru dah. Dan natijahnya keraja berdua itu pun turun tangan buat as-sa'adah. Perang lama dah. Orang Jawa ni kuat, manah lagi, tikam dengan lembing lagi. Tapi tak ada halah lagi. Akhirnya raja dua-dua ni turun tangan. Turun tangan buat sa'adah. Buat apa sa'adah? Buat baik. Sa'adah tu baik tu makna tu pada cuk. Boleh disenggup perjanjian tak sampai dengan perjanjian tapi dah tu yud senggup putih. Sa'adah ni baik tu dah. Dan negeri Patani pun jatuhlah di bawah kerajaan kedua-dua itu. Jadi negeri Tani dulu duk was Sriwijaya. Dulu je perang Sriwijaya dah, ingat dah. Sriwijaya masuk takluk dia. Padi bos Sriwijaya perang dengan Jawa pula, dia kena duk dengan Sriwijaya lah. Perang dengan Jawa lama dua-dua ni pergi Tani berarti jadi Tani ni kena duk bawah dua-dua. Dan pada masa ni lah wak orang Jawa ramai belayar mari Tani. Ni grup mula-mula ni, iaitu mari duk di Kelantan dengan mari duk di Tani. Ni grup orang Jawa. Orang Jawa mula mari dah lah. Ini Sailendra, lepas tu Majapahit. Jawa dah. Kita tengok dah. Tengok. Syahdan manakala telah berhenti perang dan musuhnya kerajaan Sriwijaya, Sulendra pun buat pusat perintah dan bina kota di Patani supaya jaga kesejahteraan di dalam negeri-negeri Melayu sebelah timur dan
Jadi bererti dah Sailendra Jawa tadi pun masuk buat kota, pusat merintah dan bina kota di Patani. Nak tanya tu, yo mari buat bina kota di Patani ni buat mana? Boleh bererti perai dah. Jadi Jawa je kata Sailendra masuk buat kota. Hak ning lah hak jadi mari buat mana? Siapa tahu? Orang Jawa ni. Dia mari buat di Telubeng. Ni Jawa ni mari buat di Sai. Ni nama. Mari buat di Sai. Ni Sailendra. Dia nak mari duk tani kok kon ni tak boleh lah tempat dia dah. Sriwijaya apa buat dah. Dia pergi buat di Sai, di Telubeng, Jawa. Jawa ni. Dulu tak ada lagi Telubeng tu di Sai. Hidup tapak situlah. Sebab dia benar perai tu. Ke benar dia gagah tapi berhenti perai, dia mari buat kota di Taning tu dah. Untuk gapo? Untuk nak jaga kesejahteraan di dalam negeri-negeri Melayu sebelah timur. Dan negeri Lega pun kuranglah peduli oleh kerajaan Sailendra. Maka tetap kala itulah negeri Patani mula masyhur kepada rata-rata alam. Lepas tu dia kata Lega pun kurang peduli. Ada pihak peduli dah lah. Sriwijaya pun tak agak dah. Kena Jang Wijawa masuk, Sailendra masuk. Jadi Lega tu kurang peduli dah lah. Kurang peduli. Lepas tu jadi Soho di Tani. Soho di Tani. Kepada rata-rata alam dia kata. Terus lagi dah. Syahadan, maka adalah orang-orang Melayu Islam pun ada bantahan dengan orang-orang Melayu Buza. Tak cuk lagi duk balah dua ni. Iaitu orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza. Bantahan. Tu yang gimana balah gitulah dah. Kerana hidup menyalin agama tidak serupa keduanya. Masalah ke apa? Sebab kehidupan dia tak serupa. Nak saling tukar gemari tak boleh, nak pahuk atau nak tam tak boleh. Sebab ni sama Melayu ni Buza ni Islam. Kehidupan dia apa ni daily life dia. Kan pakai ciwik macam wan dia tu dia jadi nak saling bayar. Sebab ni Buza ni Islam dia. Akan tetapi tiada jadi peperangan besar keduanya. Jadi bantahan ni balah gitulah, tak siapa ngeperang, tak siapa ngegomo, gaduh, gocoh sama orang Melayu Buza Islam tak ada. Hanya jadi selisih, jadi masalah sikit-sikit gitulah. Bantahan saja. Maka di waktu itu negeri Patani masyhurlah kepada alam Arab dan Cina dan Jawa dan Hindi. Adapun nama raja waktu itu semuanya bahasa Sanskrit dan Bali. Tani duk soho lagi. Duk soho lagi nama gi kata-kata siapa ke Arab, siapa ke Cina, siapa ke Jawa, siapa ke Hindi. Adapun dia kata nama raja-raja waktu itu semua dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Yang learning peninggalan bahasa Sanskrit banyak mak kita. Kalau kita pinjam bahasa Sanskrit batu kekal sampai ini. Seperti apa ni? Bahasa Sanskrit tu. Bahasa gajah. Tu daripada bahasa Sanskrit tu. Tak apalah kita ngaji bahasa suku tu. Sanskrit dengan Bali Tetapi bercakap perkataan dalam negeri Patani telah guna bahasa Melayu. Ni bukti ni. Ni bukti ni. Tapi bahasa kecek langkah suka dulu ditaning dulu kecek bahasa Melayu. Tapi nama raja tu nama Sanskrit. Sebab kita lah kecek Melayu, nama kita bahasa Arab. Yang mana ni bahasa Arab laku. Tak ada dah nama kuno Badu. Melotolo labu ke apa. Dulu dah lagi lah ni bahasa Arab laku. Zaman ni gajah nama bahasa Sanskrit. Maka adapun bahasa Melayu ini mulanya kerajaan Sriwijaya. Dan lepas kerajaan Sailendra masuk campur itu, maka bahasa Melayu ada pula banyaknya daripada bahasa Jawa.
Bahasa Melayu ni mari Kalinga Sriwijaya. Sriwijaya ni orang pro bahasa Melayu. Jadi apabila masuk Salendra ni Jawa masuk Taning jadi bahasa Melayu pun banyak juga ambil bahasa Jawa guna. Jadi bahasa kita lah ni bahasa Jawa. Bahasa mana bahasa Jawa? You reti? Nama kampung pun ada Jawa-Jawa. Jawa ni nak meh-meh dengan Korea tubik sorok motor nawang tubik banyak Surabaya sebab nama tu Kota Kowo, Prabowo gitulah, tu Jawa. Tu Jawa. Mulanya ada bahasa Melayu campur Hindi dan campur bahasa Langkawi. Dulu lagi bahasa Melayu ada juga campur dengan bahasa Hindi, bahasa India. Gapo tak bahasa India? Dia tahu tak? Kalau dalam bahasa Thai tak ada mana bahasa India, ya ada bahasa Sanskrit, bahasa Bali. Bahasa Melayu ada bahasa Hindi, bahasa India. Padi. India panggil paddy. Padi. Lepas tu kain apa ni pelikat. India tu pelikat. Sarung ni tak cerak. Bahasa Melayu ke bahasa India. Tapi ada banyak cara juga kita guna siapa tu. Saya tak ingat. Malah duk ngapa juga bahasa India. Malah ni tak ingat dah lah. Ada juga campur bahasa Langkawi. Bahasa lagu mana bahasa Langkawi? Saya pun tak tahu juga ni bahasa Langkawi, bahasa lagu mana. Bukan Kedah. Bahasa Langkawi boleh jadi bahasa orang laut. Bahasa orang laut. Kostum dah bahasa orang laut ni orang Kelawui. Orang laut. Apalah. Itulah. Kalau tak kena pun kena tanya ahli bahasa, saya tak cerak juga. Adapun pakaian orang-orang Melayu waktu itu tiada pakai baju. Dan orang-orang hutan itu tertelanjang seperti binatang. Ingat dah orang hutan ni siapa? Orang Sake. Orang Sake dia telanjang tu. Lepas tu orang Melayu dia kata tak pakai baju. Tak pakai baju. Pakai kain pakai kain tapi tak pakai baju. Ya payah juga ambil dulu tak ada rongang. Tak ada kele, kena tenung. Kain-kain ya payah. Syahadan maka adalah raja namanya raja perempuan dan raja kalau lelaki. Syahadan maka adalah raja namanya raja perempuan dan raja kalau lelaki. Lagu mana ni? Sub sini. Dia Syahdan maka adalah raja namanya raja perempuan dan raja kalau lelaki. Kamu hurai sini tahu nak ya. Itu baik pasal ni. Syahadan maka adalah mula-mula Raja Sriwijaya masuk itu buat legor jaya asimah besar baginya. Ni dia ayat khas Raja mula-mula Sriwijaya masuk dulu dia buat legor. Tujuan gapo buat legor jadi asimah ni jadi ibu kota dia dulu. Sebab dia nak tahan dengan Kemeng. Lepas tu buat Caya. Itu nak tahan dengan Kemeng. Lepas tu buat ibu asimah, buat ibu kota, buat kapital. Ibu negeri, Muang Luang. Duduk di situ untuk nak tahan Kemeng. Yang akhirnya bawa pergi pada buat perjanjian di Segeting Kera. Di Segeting Kera tu untuk bagi tanah Kemeng dengan tanah Melayu. Segeting Kera di hujung. Ni. Di hujung sekali ni. Asal di Taning, lepas tu pergi buat Segara, pindah di Segara, lepas tu buat Caya asal lagi, lepas tu buat perjanjian kat Ngui Kemeng atas ni. Kemeng turun lagi. Jadi sini jadi Segeting Kera. Kera Ismus bahasa panggil. Segeting Kera Geting Kera. Tempat spek kali. Ni dunia Melayu di bawah, atas ni dia Kemeng. Learning tu Siam Thailand dah. Ni dulu lagi tu kecil habis ribu tahun ke. Buat lega besar baginya di negeri Melayu dalam 775 Masihi
Di negeri Patani waktu itu namanya negeri Langkasuka. Agamanya Hindu. Asalnya agama Hindu daripada negeri Hindi. Maka masyhur gagahnya lalulah sampai perintah negeri Langkasuka. Maka negeri Langkasuka ini orang-orang Cina panggil juga namanya Citua. Citua tu nama duta Langkasuka atas ke Cina. Dah. Ni Citua. Yo ho ta wow ale. Dah. Ada juga panggil Lang Yashu. Dah Lang Yashu. Dah. Suhu rata-rata ke Cina panggil Citua. Dah. Adapun Raja Sriwijaya mula masuk itu berkahwin dengan anak Raja Langkasuka. Ni dia duk kesimpulan dah ni. Kesimpulan dah. Dulu dia kata orang Langkasuka ni beragama Hindu, ambil daripada India. Dah. Apa ni patu Sriwijaya masuk buat ibu kota di Lega, buat di Chaya. Dah. Patu negeri Langkasuka orang Cina panggil Citua. Dah. Apa ni, dan adapun Raja Sriwijaya mula masuk itu berkahwin dengan anak Raja Langkasuka dan dapat anaknya bernama Bangsa. Ni kesimpulan pula ni dah. Dan anaknya anaknya ini umur 28, maka ditobalkan jadi Raja Langkasuka. Ketika anak dia umur 28 tahun, nama Bangsa, ditabal, lantik jadi Raja Langkasuka. Dan kakaknya jadi raja di negeri Kedah. Kakak Bangsa tadi duduk di negeri Kedah, iaitu negeri Langkasuka juga. Kedah pun Langkasuka juga. Ditaning nama Raja Bangsa. Kakak dia duduk di Kedah. Jadi Raja Kedah. Negeri Langkasuka juga dia kata. Di waktu itu Syahdan maka anak Raja Bangsa itu putrinya 2 orang dan putranya 2 orang. Ni kita nak tengok nasab keturunan Raja Taning. Mula di Bangsa tadi 1300 tahun. 1300 tahun. Ia ada anak tina 2 orang, puteri 2 orang, putera 2 orang. Anak yatim 2, anak tina 2. Raja putera satunya nama Intira Bangsa. Anak dia 2 orang anak Raja Bangsa tu. Seorang nama Intira Bangsa dan yang kedua putera namanya Citra Bangsa. 2 orang Intira Bangsa, lepas tu Citra Bangsa. 2 orang nama Sanskrit tu. Maka Citra Bangsa jadi raja perintah negeri Lego. Bukan Cantra. Cantra Bangsa tu jadi raja negeri Lego. Intira Bangsa jadi raja mengetah Taning. Sakit Taning ni ibu kota, tempat kira bicara Cantra Bangsa hidup di Lego. Maka Cantra Bangsa jadi raja merintah negeri Lego dan Intira Bangsa merintah negeri Langkasuka. Di Taning. 2 beradik tu hak jatah, hak tina wallahu alam tak ada sebut. Tapi nikah dengan adik Jawa seorang. Ingat tak? Duk balah tu. Syahdan maka adalah negeri Langkasuka pun salin nama jadi negeri Raja Sriwijaya dan Asimah di negeri Palembang. Tukar nama panggil Sriwijaya. Langkasuka juga ada bawah Sriwijaya, masuk takluk Sriwijaya. Ibu kota besarnya duduk di Palembang. Palembang Sumatera tu. Di waktu itulah Raja Sriwijaya dapat kuasa besar di dalam negeri Melayu khususnya. Kau tu Sriwijaya pun takluk besar. Lepas tu dapat kuasa besar.
dalam negeri-negeri Melayu khususnya. Jadi negeri Melayu semua honing ni buat emo Kedah, Tandis, Goro, Lego, Caya duduk bawah Sriwijaya. Ni yo ulai klik dah. Lepas tu jadi pergi dengan Sailendra Jawa, halah pergi Jawa masuk mengiwak kota. Desain untuk sebab ia bergerangan dah. Sama kuasa. Jadi Taning kita ni terima dua-dua. Asal dulu terima pengaruh Hindi. Wak emo agama, wak emo bahasa. Dah. Lepas tu Melayu daripada Sriwijaya. Kita ni pun Melayu dah. Tapi Sriwijaya orang banyak. Melayu-Melayu. Contohnya tadi segi pakaian, dari segi nama, makanan ada juga. Contohnya ketupat. Tupak pun mari zaman ni juga. Mari sekali dengan Sriwijaya. Zaman ni juga tupak. Bukan mari dengan Buza. Mari dengan Sriwijaya. Tupak tu. Dia lain dengan Jawa. Jawa bermari duduk di Taning kita, dia buat kota tepi laut kat Lubang tu. Budu sama ikan. Barang-barang untuk nak menyimpan makanan laut tahan lama tu memang Jawa. Dia mula di Lubang dulu. Buat budu sama ikan, buat gapo macam tu. Tu dah. Habis dah waktu ni masa apa? Dah. Honing insya-Allah dalam minggu depan tu dia nak sambung giha raja apa ni anak putera intira bangsa. Anak intira bangsa pula nak jadi raja. Jadi raja Taning. Pak anak hak yoning lah masuk Islam. Ni tak ada masuk lagi. Dah, lepas pada ni boleh ada datang minggu depan kita boleh masuk, kita boleh dengar lagu mananya semua ni lisuh. Jadi Taning tu masuk era baru menerima Islam. Lepas tu semua jadi Islam. Dia kena malam Selasa depan. Dah, malam ni dia kena akhirnya sini juga. Dah. Ada peluang lagi untuk soalan. Silakan. Silakan. Ya boleh. Ketika petani itu di bawah Sriwijaya dan kerajaan Jawa, itu nak tahu kata di dalam kurun waktu mana atau apa beberapa masa. Dan ketika Sriwijaya tak masuk petani itu secara apa? Peperangan atau secara Ya. Terima kasih. Ada soalan dah. Soalan tanya tadi kata dah. Kita gambar gini dah. Langkah suka permulaan jadi langkah suka dah. Kita guna klik gitu ada abad yang ketiga sebelum Masihi. Dah. Kita tengok apa ni? Ada dah kerajaan ini apa ni 300 tahun sebelum Masihi, mula-mula tu. Dah, ni turut lagi tak lah. Dah. Lepas tu 1800 tahun dahulu. Jadi langkah suka. Lepas tu mari 7500 tahun dahulu. Jadi Sriwijaya masuk. Orang bagi abad yang berapa 700 ni? Abad yang ke-7 dah. Abad 8 dah. Iaitu abad 8 Sriwijaya masuk melalui pergi. Kita surat peperang ni dah. Jadi pusat ibu kota Sriwijaya ni duduk bawah ni lagi di Pulau Sumatera. Dah. Ni tanah Melayu, ni Selat Melaka, Congkak Malaka. Selat Melaka Lakah bila ni Pulau Sumatera, hujung tu Aceh, bawah ni dia ada Palembang, ibu kota besar kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ni dia naik takluk langkah suka. Jadi langkah suka ni kalah. Bawa kalah dia terima Sriwijaya masuk. Lepas tu dia kahwin capur dua tu. Dah. Raja Sriwijaya yang masuk mari takluk Taning pada masa tu ingat nama apa? Sang Jaya Bangsa. Nama dia Sang Jaya Bangsa. Tu kahwin dengan Taning. Dan lepas tu pergi buka negeri Lega.
agi nikah ngana lega waktu di buku nanti caya sagi patu pergi ngak kembali ngak ada dalam cerita dalam tarikh petani tu dah patu dia pindah hidup di caya sebab isteri dia tak semari sini lalu tu dia dengan anak dia hak boleh dengan anak ngajak tani meretah tani patu mari sini pula ni duk meretah sampai 500 tahun Sriwijaya duk sampai 500 tahun sampai abad berapa Jadi Sriwijaya dengan Sailendra. Ni Melayu. Dehok ni Jawa. Pergi. Dua ni hak Maleding terkecek. Pergi dua ni tani kita kena masuk berpihak dengan Sriwijaya sebab kau tu duduk bawah dia capung dengan Sriwijaya dah dah. Pergi lagi Jawa ni hebat. Jadi akhirnya dua-dua ni kena turun tangan buat as-sa'adah. Kena baik. Kena baik ni panggil sunggup sek. Ceasefire dah berhenti. Baru berhenti dah tu Sailendra masuk mari wak kota di tani iaitu mari wak di sana ni sikit. Sai dah apa tu? Sai Blueberry ada dah kota tapi dia mari duduk situ. Habis itu kita sai tu banyak unsur-unsur Jawa. Orang kat Blueberry tu banyak jenis-jenis pengaruh-pengaruh Jawa. Ya jadi nanti siapa malik esok ni kita nak tengok kabilah-kabilah ada letan ni. Ya ada Fok Seriwangsa, Fok Lembah Seriwangsa, Bani Seriwangsa, Bani Sai, Bani Reman, Bani Legeh. Semua letan ni dia ada pak geruk jenis orang. Baru catung jadi tani di Kisik. Setelah Gajah anak intira bangsa ni nak masuk Islam aku mai buat kota di Kisik. Di tani tu dia ada pak geruk orang, jenis orang. Fok Seriwangsa Sa ni fok tani mai ikut sampai jalan. Kalau fok jenis Sai ni ambil jok di Bukit Buah panggil kita pilak sampai Bukit Tanjung. Dia panggil ke Sai. Gua masuk dalam ni dia. Kabu dia gisuk sampai betung orang Reman. Kalau pada tu ambil jabak untuk gisuk sampai ke weng ni orang legah dia panggil. Ya pak ni ada ciri-ciri dia. Dia ada tuan meretah dia dulu sebelum nak catung jadi tani. Nanti kita tengok tak siapa malam ni. Habis logat orang Telubel ni logat nak anjur sikit dah. Anjur dengung naik anjur orang Telubel. Orang Telubel, orang Pebung, orang Kerubi, Jingo, ada bakar dia tu. Di mana di carau. Pakai potek leh. Dia tu dah. Ni dah. Dia langgar ke tani ni dia anjur laut sikit. Orang Remeh, bahasa dalam sikit. Tu segi bahasa. Tapi semua tani Melaka ni. Tani Melaka sebelum nak catung jadi kerajaan Patani di Kisik. Dia ada politik dia pula nikah dengan pia heret pia masuk jadi so. Asal nak buat tani di Kisik dia pak Wako, Pak Bani sebelum nak catung jadi tani. Seperti kita ngaji jarah Islam, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah tu ada orang Yahudi. Tapi Yahudi ada berapa? 3 kau tu dah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Yahudi Melaka tu. Tapi bakar kita bepak dulu. Panggil Fok Lembah, orang Lembah ataupun Seriwangsa, Sai, Reman, Legeh. Fok kita Melaka, tani Melaka pak-pak tu. Tapi ada back dia tak serupa sikit. Jenis orang Sai macam ni. Orang Seriwangsa, orang Lembah macam ni. Orang Reman macam ni, orang Legeh macam ni. Tapi semua duk mari catung jadi kerajaan Patani. Ketika semua jadi Islam. Ni khasiat Islam ni. Dan Islam ni dia boleh hapuskan apa ni ketak support kelas pun tak ada. Tapi kita tengok politik, ya politik tani dah bawa raja naik, raja tani masuk Islam, buat kota di Kisik, dia kena cepat-cepat hatta anak tini dia nikah dengan raja saya tu Tengku Aisyah. Ingat tak? Lepas tu dia hatta bagi ke Reman untuk merayai raja Reman. Lepas tu hatta ulama ulama besar pergi di Legeh
Semua ni untuk nak tarik duk bawah sistem pemerintahan di Gresik belaka tu. Tu sahabat hak politik tu tengaji ketika Islam dah. Jadi malam minggu depan baru nak masuk era Islam. Zaman ni gajah tak Islam lagi. Tapi rakyat ada dua masa dah ni. Dah. Orang tani pada masa ni setengah dah Islam, setengah dah Buddha. Tengok ada yang balah sama dia tu kisah babi, kisah salinan hidup pun tak sama, tapi tak siapa ngagama perang, tapi ada perbantahan. Dan sebab babi suka wak kena gapo ginilah. Ni dalam malam ni yo cerita hak kedudukan rakyat dah. Rakyatnya orang Melayu tak akan baju pakai kain. Kalau orang Melayu Islam pakai kain bawa beliau. Pok tahu beliau nanti minggu depan itu sekali temu. Tapi kalau orang Melayu Buza dia pakai tali kok okong. Deh, gantung sini deh. Ada wak ngah temaga ke, wak ngah besi ke, wak ngah perak. Deh. Tapi tak akan baju. Pakai kain. Orang Arab suka munate. Takut gimana? Deh, suka duk taning. Batu pada masa ni dia sebut dah kata orang tak di taning ada dah orang keturunan Arab. Sebab dia campur banyak dah dengan taning. Arab nombor 1. Lepas tu baru pergi ke Parisi. Lepas tu tapi era ni jangan lupa kata Jawa masuk lagi dah. Jawa masuk lagi dah buat kota pula tu. Deh, buat kota pula. Jadi kita tahu dah ni kota Jawa buat duk mana. Dah dia duk celah tu, Telubeng dengan Maikeng. Tepi sungai kota. Dah, tapi lo ni tak ada dah itu lebih dah. Tapi tu tempat hak Sailendra Jawa. Mai buat kota. Zaman ni belum Islam ni mungkin abad ke 10 11 12 dah ni dah. Nak masuk abad 13 dah. Sebab abad 13 tu Islam dah. Gajah masuk Islam. Ni kita baru temu Pok Indira Bangsa baru dah. Jadi malam insya-Allah minggu depan jadi masuk era Islam. Jawab panjang dah. Apa? Ada soalan? Ke orang Kedah ada nak tanya. Dah. Kuba tadi tu mari di Kedah dah. Kuba anak mak tu habis ke nak humor ke. Dia mari di Kedah. Orang Arab dengan orang yang ni, orang Arab dengan orang Persia. Orang Arab dengan orang Parisi. Orang Arab dengan orang Parisi, dah Islam Kedah. Dah. Ada berlaku. Sebab ambil pada dasar dulu, dia kata orang Arab dan Parisi hok mari kita ni ada Majusi, ada sembah, ada orang Arab orang Parisi Nabi Musa dan Nabi Isa dan ada orang Islam. Hok mari Arab hok mari ni. Tapi yuk belakang ni ramai Islam dah lah. Kalau dulu belum ada tu memang Yahudi, apa ni dia panggil Nabi Musa, tak panggil Kristian, tak kenal lagi Kristian kau tu. Dia panggil pengikut Nabi Isa Maryam. Dah lah kita sebut. Lepas tu Majusi, Nabi Musa. Mana tu kita ni Yahudi mari lama dah. Dah, dulu mari siapa dah angka suka ni. Tu tempat temadung besar kita ni. Demo ni mari dah. Jawa Parisi mari. Dah. Tapi Islam dah. Sebab separuh rakyat kita Islam dah. Tapi raja tak masuk lagi. Ya ada pula kisah raja nak masuk. Kalau kita dengar jarah raja di Bugunate. Tapi hak mula-mula minggu yang kedua tu dia sebut kata apa ni kapung tepi laut Pok Tani. Dah. Raja Bugunate. Lepas tu ya adalah akibat kenapa kau raja kena pergi Bugunate tu kih raja buat pergi Bugunate. Tapi sebenarnya rakyat hak duduk di Nyalimo tu mula kau sikit. Sebab pakat pinah duduk tepi laut. Pok Tani tu kau debel, kau besar. Sebab rakyat pinah banyak. Jadi raja bimbel takut kuasa dia laka suka tu habis. Sebab dia masih buza. Pas tepi laut ni, tepi teluk Tani di Kisik ni Islam dah. Lepas tu takut timbul kajian baru tu. Lepas tu timbul jadi istilah pergi cari kijai tu, buru kijai. Buru kijai ni mana-mana saja di tanah Melayu ni banyak. Aceh, Pasai, Melaka Tiri pun. Dah, Peramiswara pun turut kijai juga. Kelantan, Pelanuk kijai. Dah. Ya ada cerita kat situ tu. Kalau
minggu ni kan. Orang Arab Bersih tu masuk di tani banyak agama. Tapi orang tani tak ada mengikut agama tu mereka. Tapi boleh hanya lagi ni orang Arab Bersih masuk ni mainkan dengan Islam. Kenapa orang Islam itu orang tani ni mengikut agama Islam? Kenapa kau mengikut agama Islam? Walaupun orang Arab dan Parisi mari itu banyak agama. Orang Arab dan Parisi mari ada Majusi, ada Yahudi, ada Kristian, ada Islam. Benar ni sebabnya sebab di tanah Arab sendiri pun Islam mula sebar. Kristian mula di pinggir dah. Gamara. Islam diri mula sebar dan membawa kepada hok mari pula grup belakang-belakang pun Islam. Lepas tu kalau kita tengok, kita baca kajilah sejarah ni, kenapa kau orang tani mudah terlekat dengan Islam? Kalau awalnya dia takut sebab orang Hindi Masihi masuk Hindu, halah pergi dengan Sriwijaya masuk Buza. Lepas tu terima Islam ni, dia orang kaji dah ni, Islam ni orang dua perkara. Kena ingat. Dah. Satu, kebebasan manusia. Dia ada ke sebut tu kan? Huriyah. Maknanya bebas. Sebab kalau Hindu dan Buza dia ada kelas. Dah kelas bahasa Sia panggil warna. Ada kelas dalam masyarakat ada apa ni Brahma, Ksatra, Sutra. Apa ni hak tinggi kali Brahma. Lepas tu Ksatra. Dah. Petsa. Apalah panggil Sutra, Cantal ni hok teruk kali. Hok sia panggil warna pun apa ni warna kasat, warna pram, warna kasat, warna pram, kasat, sut, pek, cantal lah 5. Pas kelas ni ya bagi masyarakat yang hidup sekali tak boleh. Aku apa ni kelas Brahma. Deh, orang warna gelah bawah nak tekuh tak boleh, lalu jalan ni pun tak boleh, kita nak tahu ke mana pergi di India. Masih ada lagi. Tapi buat Islam hari ni ya huriyah. Ya bebas. Deh, sebab konsep Islam semua sama. Jadi raja di apa boleh maya sah depan belaka. Bawa mati di sisi Allah semua sama. Kalau konsep Islam. Ni buat rakyat. Lepas tu pasal Melayu ni jangan lupa dah kata dia ni puak baka geda. Baka burung. Dia suka bebas. Merung mahawangsa tadi. Kita ngaji kalau merung. Orang Melayu suka bebas. Lepas tu jadi hamba orang ke dia. Bawa Islam mai konsep pasal ni dia buat bahasa orang Melayu ni bahasa sedap lah. Satu, kebebasan dalam hidup selaku manusia. Yang keduanya sebab Islam membawa kesejahteraan ekonomi. Pasal dia panggil nama seng kwa mangkang. Gambar tak? Sebab dia mari dengan sistem perniagaan. Orang Arab. Kuat nego. Jadi, bawa mari pasal ni pula kita bebas dah. Kalau dulu orang boleh nego kelas atas 1 dengan 2 ya. Rakyat tak boleh nego, kena jadi hamba, kerja, menyaku, kerja buat humur. Tapi apa bebas, kita boleh nego. Boleh nego gapo pak kita jadi negeri pekale besar. Orang luar mari nego banyak ni membawa kepada kesejahteraan ekonomi. Habis orang kita yo nak nego sebab yo bebas. Dan juga kalau tengok asbab yang ketiga, ini asbab kenapa Raja Tani masuk Islam. Salah satunya asbab Islam ni bawa sistem raja ni tak serupa dengan agama lain. Raja ni adalah wakil, pemimpin dunia dan akhirat. Raja. Khalifah tamu ke bumi tu jadi raja, khalifah di tanah. Lepas tu sistem sultan. Kita boleh ngaji lepas pada ni, gano taning ni pelik, gano guna sultan, guna syah dua-dua. Sebenarnya makna sultan dan makna syah tu makna tula ya. Sultan gelagai daripada Arab, syah daripada Parisi, orang tani yang ambil dua-dua. Ni kita ngaji hak nomi hati dua-dua orang Arab dengan Parisi. Nampak? Sultan Ismail Shah, Sultan Mansur Shah, guna dua-dua.
Syah tu Parisi, Sultan tu Arab. Kalau Arab Sultan Abdul Hamid, Sultan gapo? Sultan saja. Kalau Iraq Syah belaka, Syah Pahlawi, Syah Muqasim, Syah ataupun gapo-gapo Syah belaka. Kita tengok politik tani lepas pada tu. Dah ni hok buat orang tani cepat masuk Islam. Kita tengok dah kerana orang tani di Nyalimo ni di Langkah Sukak dia di Yakrang tu banyak hijrah pergi di tepi laut, kampung Pok Tani. Satu sebab nego. Dua sebab agama baru Islam, ya bebas. Pas kalau duduk dengan raja sini tak maju. Pas betul lah pada masa tu air sungai hok nak pergi ke sampai Nyalimo tu air kau sikit kau kering. Perahu nak masuk siapa di Nyalimo di Jerai ni ada nama kampung Kisik kau dalam. Dah, tak siapa. Wawi perahu kena cok dalam teluk dia tu. Pengaruh raja hot sini ni kau kurang. Dayak pun masuk pergi kono ngamal, pergi kono masuk Selai, pergi nego. Lepas tu ada cerita, ada orang seorang nama Kaso. Dia raja tak wigi lah sebab kau sikit. Tapi ada orang seorang nama penghulu kampung nama Kaso, apa ni Elas Sumogi. Lepas tu dia kena bunuh. Baru raja masuk Selai dia rasa sedar. Rasa sesal dengan bunuh Kaso dulu, maka benda hok tak belakang raja tu abang ni anak Kaso. Nak mengingati kepada Kaso kena bunuh, anak Kaso. Panggil anak Kaso lah. Mau kita ada orang bakar Kaso. Kaso tu tak tahu wallahu alam. Nah, anak Kaso. Kena. Ada lagi? Sebab kita mula lewat 15 minit dah malam ni, kita pun pergi 15 minit lah lajaknya. Dah, sekarang ni lah kali itu tak ada soalan apa dah. Untuk malam ni kita habis di sini dan insya-Allah minggu hadapan kita masuk mai tengok era raja kita tukar agama masuk Islam. Dah, ada sebut dah sikit-sikit kita tengok pula lepas dia tu nak jadi lagu mana. Dah, untuk malam ni sekarang ni saja. Faqul lihaza astaghfirullahalazim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid iman syur iman rabbana taqabbal minna sholatan tan wa walidayna rahmatan kama rabbana yusuf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.